Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Terima kasih. Saya pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana berjaya menjadikan meeting kita ataupun kelas kita hari ini. Jadi kita berkumpul pada malam ini untuk berkongsi seperti biasa setiap minggu, dan juga kita juga jangan lupa untuk mengucapkan memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di hari ini di mana semua orang, kita lihat keadaan di luar sana bagaimana ramai orang yang sakit, ramai orang yang meninggal dunia setiap hari disebabkan oleh pandemik yang ada di sekitar kita pada waktu sekarang ni. So kita sangat bersyukur kerana saya personally sangat bersyukur kerana kami sendiri ditemukan dengan Chuang Ho. Kerana kalau tanpa Chuang Ho, yang satu masa dahulu kami pernah kami berdoa supaya Allah tunjukkan jalan, tunjukkan satu cara alternatif supaya kami boleh mendapatkan kesihatan yang kami idam-idamkan selama ini. Dan alhamdulillah kami ditemukan dengan Kak Ina yang kebetulan pada waktu itu tinggal berdekatan dengan rumah kami di Kota Damansara. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih pada Kak Ina atas ilmu yang diberikan dan juga sokongan daripada rangkaian Kak Ina yang lain. Okey, terima kasih pada Aini, terima kasih pada Kak Long Safida, terima kasih kepada siapa lagi? Terima kasih pada Ustaz Syah juga sebab banyak belajar daripada Ustaz. Okey. Saya sangat bersyukur. Okey, kerana kita ada mempunyai kumpulan yang sangat, boleh saya katakan kumpulan yang sangat lengkap. Okey, tanpa saya membuang masa lagi, saya rasa saya perlu kita jemput Ustaz dulu Betul Kak Ina Ya, saya. Okey, saya ingin menjemput Ustaz Syah. Jadi topik hari ini adalah sangat menarik kerana saya menunggu-nunggu seseorang untuk menceritakan saya tentang produk Lingzi, dan mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit tentang perbezaan antara Lingzi yang general ni dengan Lingzi target yang baru keluar baru-baru awal tahun ni kan. Saya sangat excited ni nak dengar. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Ustaz Syah untuk memberikan ceramah beliau. Dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Nizam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Ya, alhamdulillah malam ni saya cuba nak bincang bersama tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan satu tajuk, iaitu Lingzi. Berkenaan dengan Lingzi, saya buat tajuk ni, saya susun tajuk ni daripada supaya comel sikit, iaitu Lingzi berkenaan dengan pengetahuan am tentang Lingzi dan produk-produk Chuang Ho yang ada Lingzi serta perbezaan dalam 10 produk Chuang Ho ni. Ya, okey. Sebenarnya lebih, saya buat slide tadi dapati ada lebih, bukan lebih daripada 9, ada 10 atau 11. Okey, baik. Tapi tak apa, kita tengok sama-sama. Okay, pertamanya, core business kita Chuang Ho ni ialah Lingzi. Jadi nak tak nak, kita punya USP ataupun unique selling proposition dalam Chuang Ho ni ialah Lingzi ataupun Ganoderma. Ya, kalau tuan-tuan duduk di Jepun panggil Reishi lah. Ya, tapi di Malaysia ni panggil Ganoderma ataupun Lingzi. Okey, baik. Jadi kita kena tahu sedikit tentang kita punya core produk ni, iaitu Lingzi. Apa itu Lingzi? Sebab dalam pasaran, fokusnya di Malaysia ni, banyak lagi orang lain yang jual Lingzi ataupun Ganoderma. Justru untuk kita sendiri sebagai pengedar, kita kena yakin dengan produk kita. Kita kena kenal dan tahu Lingzi kita. Betapa istimewanya, specialnya dan sangat hebatnya Lingzi kita berbanding Lingzi-Lingzi yang lain. Kenapa saya kata begitu? Sebab untuk Lingzi-Lingzi yang lain, maklumat ataupun pengetahuan yang kita nak dapat tentang Lingzi mereka itu sangat terhad.
Bahkan tentang linzi kita sendiri sangat terbuka luas. Dan kita boleh tahu lebih mendalam. Dan kita boleh kenal sampai kilang, sampai ladang, sampai pengkaji, sampai pengiktirafan, sampai ke berkesanan. Dan banyak lagi. Bukan nampak begitu. Bukan nampak begitu, memang terbukti hebat ni. Terbukti hebat. Baik. Kita tengok mana slide saya ni? Keras sikit slide ni. Okey. Okey, linzi. Pengetahuan. Pertama, linzi ni adalah tumbuh dengan liar. Dia tak tumbuh secara kita kena tanam dia seperti pokok-pokok lain kan, macam pokok cili ke pokok pisang ke sebagainya ke. Kan? Tapi yang ni tumbuh liar, tak boleh tanam dengan cara biasa, tak boleh. Memang Allah Ta'ala jadikan linzi ni ataupun gandum ni tumbuh seliar dan hanya didapati di negara tertentu saja seperti China, Jepun dan beberapa negara Asia. Negara-negara lain, kalau tengok dalam kajian, negara-negara lain sangat sedikit, bahkan spesies lain. Bahkan hanya kalau ada pun dia tak jadi lagi macam cendawan merah, tak jadi. Dia hanya ada sporadik je. Itu pun sangat sikit lah. Sangat sikit. Tapi ditemui dalam kajian-kajian lain. Jadi dalam linzi ni juga sebenarnya asalnya digunakan untuk tujuan perubatan, merawat maharaja sejak lebih 2000 tahun lagi, ya. Lebih daripada 2000 tahun Masihi lagi. Maksudnya sebelum, kalau ikutkan garis masa tu sebelum kelahiran Nabi Isa AS lagi lah, lebih kurang 2100 tahun sebelum Masihi kan. Ketika tu zaman tamadun Cina, saya tak pasti berapa. Tapi yang ni disebut oleh pengkaji daripada Barat, Weiser, Cortez, Blackman, Craig Levin dalam Encyclopedia Dietary Supplements, ya, daripada New York tahun 2005. Tuan-tuan kalau cari kat online, boleh tengok jurnal ni ada muka surat 680 hingga 690. Dia cerita tentang ni lah info berkaitan dengan linzi ni, siapa jumpa dia, ya, tahun berapa, ya. Baik. Jadi linzi ni sebenarnya ataupun Ganoderma dia ada 80 spesies. Kalau ikut info yang saya jumpa ni, 80 spesies. Dan salah satu spesies daripada 80 itu ialah Lucidum. Yang ini disebut oleh Kirk Cannon dengan Minter dalam Dictionary of Fungi, edisi yang ke-10. Rupanya fungi ni ada kamus dia, edisi ke-10. Ya, muka surat 272. Baik, dan daripada 80 spesies ni, ada banyak spesies. Salah satunya Lucidum. Dan Lucidum ni pula, dia ada baka dia. Lebih daripada 48 baka. Banyak, baka banyak. 48 baka. Cuba bayangkan 80 tu dengan 48. Ya, bahkan saya tunjuk lepas ni, kalau kita punya Shangho ni, Yongkin punya research center, dia ada 60 strain, 60 baka. Banyak, lagi banyak. Okey, baik. Jadi hebat kita punya ni. Tempat lain memang susah macam ni. Ini dia punya susu galuh keturunan. Keturunan, nak ceritanya banyak spesies, 80 spesies ni. Saya cari-cari jumpa. Kita tengoklah macam-macam nama situ. Kan, Colossus cutisai, Meridati, Resinaceum, Lisacile, macam-macam. Dan tepi tu ada negara-negara, Brazil, Vietnam, Thailand, Malaysia, sikit-sikit, betul Belgium. Ni semua spesies yang ditemui, bukan ada orang jual. Kalau tengok faham, jangan salah faham. Yang ni bukan orang jual. Yang ni spesies yang ada, orang masuk hutan. Orang masuk hutan, orang jumpa, kan, pengkaji-pengkaji bidang taksonomi ni jumpa macam ni, dia kelaskan dekat negara ni jumpa macam ni, ya. Okey, jadi tak ada orang buat komersial lagi. Jadi daripada 80 spesies ni, hanya ada beberapa spesies saja yang dibuat dalam bentuk komersial, dipasarkan, ya. Dia ada simbol ni, kalau simbol 4 segi warna biru tu, segi 4 sama warna biru tu ialah strain yang digunakan untuk komersial. Yang lain tu semua tak boleh lagi, ya. Yang lain tu semua tak boleh. Yang tu semua yang hanya ditemui sahaja bakanya. Baik. Daripada 80 spesies ni, jumlah baka yang ada ialah 205 baka. Banyak. Total semua baka ni ialah sub dalam spesies tu. Satu spesies tu mungkin ada beberapa baka. Contoh macam Lucidum. Salah satu spesies Ganoderma ialah Lucidum. Dalam Lucidum ni dia ada lebih lagi baka dia. Sub baka keturunan dia. 60 baka. Ya, lebih kurang 60 baka. Kalau Yongkin ada 60 baka. Kalau yang baka-baka lain tu semua 48 lah yang orang lain punya. Tapi yang kita banyak lah. Ya. Okey, baik.
Okey, ni gambar yang saya ambil dalam buku lah. Yang ini gambar baka-baka Ganoderma yang Xianghu ada. Yang ada di Yunqin Research Lab di Taiwan tu ya. Banyak. Contohnya untuk Ganoderma spesies Suge. Saya sebut Suge lah, tak tahu apa dia sebut dalam bahasa ni. Dia ada lebih kurang 6 strain sini. Kalau tengok sini 6 strain. Dia bagi coding dia. Coding dia. Kalau kita perasan YK ni ialah pattern untuk strain dia ialah milik Yunqin punya. Yunqin kan nama kita punya farm, factory, dia punya biodiversity, park taman dan biodiversity tu Yunqin punya dipatenkan tu atas nama Yunqin. Orang lain tak boleh ambil lah. Singkatannya YK. Jadi banyak. Untuk Suge ada sekian-sekian punya strain. YK 01, 04, 06, 07, 09, 20. Ni yang Suge. Ya, kalau yang Lucidum ada buah YK juga, YK 02, 02.2, 02.2, 06. Semua coding ni tak sama, tidak ada bercanggah antara spesies lain. Walaupun dia baka daripada spesies yang lain, tapi kod tu tak bercanggah. Ya. Kita jangan kenapa hasilnya macam itulah. Nak ceritanya beza rupa dia. Dan daripada banyak-banyak spesies lingzi ni, kenapa hanya mengambil spesies tertentu sahaja? Kerana spesies-spesies ini mengandungi komponen-komponen utama yang dikendaki. Bahkan ada juga spesies ni, dia ada komponen-komponen tambahan yang tak ada kat spesies lain. Maknanya komponen utama tu macam triterpenes, polisakarida, acid ganodik, saya tak ingat nama dia, lebih kurang gitulah. Ganodric acid. Ya, komponen asal tu ada, cuma ada komponen-komponen tambah yang lain itulah. Ya, nanti dia disebut dalam buku hijau kita tu. Itu yang kita biasa dengar Suge dengan Lucidum. Tetapi ada lagi lebih kurang 16 lagi spesies lain yang disimpan dalam di Yunqin punya research lab. Antaranya Huangji, Huangji iaitu Ganoderma kuning, yellow, Formosanum, Biaji, ada juga lingzi hijau, green Ganoderma. Rupa pun tak berapa comel, kadang rupa pun menakutkan. Ada yang rupa macam tanduk rusa, enterlike lingzi. Semuanya ada lebih kurang 18 ya. Tengok gambar ni, semuanya rupa tak sama lah. Rupa yang berbeza. Ada yang cantik, ada yang comel, ada yang menakutkan. Tetapi jangan tengok rupa dia. Jangan tengok rupa dia. Ada sebab dia jadi macam tu kan. Kena tanya orang yang belajar bidang ni lah. Tapi kandungan dia tetap berbeza. Cumanya yang menariknya daripada spesies ni yang berjaya dikekalkan hidup. Tuan-tuan kena ingat. Nak pindah satu spesies daripada liar masuk dalam makmal bukan benda yang mudah, sangat susah. Kemudian nak pastikan dia hidup dan survive untuk dikaji pula dalam masa akan datang, itu benda yang sangat susah. Setakat ini yang kita baru ada ni, itu pun baru sampai spesies Ganoderma lucidum yang ada dalam komersial. Produk tu boleh kita pakai. Yang lain tu belum ada produk lagi. Dan nanti saya cerita akan datang bila masuk pasal produk. Ni tunjuk gambar je lah. Kita tengok gambar banyak spesies yang Xianghu ada sebenarnya. Kan? Okey, baik. Ini Taman Bioteknologi Lingzi yang terbesar di dunia. Sebab tempat lain tak ada. Tempat lain tidak ada yang besar macam ni dan bertaraf 5 bintang. Sebab dia bukan biasa-biasa. Sebab untuk kita cultivate tanam lingzi ni, dia mesti ada satu ruang yang tertutup untuk mengelakkan serangan serangga, cuaca. Sebab kalau lingzi tu rosak, lepas tu sebab lingzi ni sensitif, dia kalau rosak dia tak menghasilkan kuantiti yang dihendaki. Bahkan kadang-kadang ada lingzi ni dia akan membebaskan racun. Kos untuk handle racun tu, kerosakan tu kadang-kadang boleh makan sehingga 10 million Taiwan dollar. Habis duit macam tu je. Kan? Habis duit macam tu je. Kan? Jadi bukan benda mudah kan kita nak buat lingzi ni kan. Lingzi lain wallahualam tak pasti. Sebab tu penting kita nak pastikan kita punya lingzi ni berkualiti, berkesan dan mendapat pengiktirafan. Ya. Okey, baik. Ini tahun 1993 lah. Okey. Kemudian kajian dan pembangunan baka. Kan? Okey, baik. Kenapa saya kena cerita juga baka ni? Supaya nanti tuan-tuan akan faham kenapa ada banyak produk lingzi. Kan? Banyak. Kenapa ada
YKK, YKB, YKI, YK2, YK1. Nanti kan ada time ada YK3, YK4, YK5 kan. Jadi nak kena faham kenapa ada banyak produk, nak apa kaitannya? Kena kenal baka. Produk tu datang kerana baka tu dipertingkatkan. Kan, atas keperluan semasa ke semasa supaya orang dapat sihat, kan, orang yang mencari penawar untuk penyakit yang kronik. Jadi pengkaji dia bertungkul lumus memastikan bahawa linzi yang ada ni memenuhi keperluan dari semasa ke semasa. Katakanlah kalau dulu sebelum ada YKK, YKI, YKB, orang kadang-kadang terpaksa makan banyak, dos yang sangat banyak, sangat tinggi, kan, sampai 20 biji. Jadi takkanlah sampai bila kita nak makan 20 biji banyak. Jadi research tu dilakukan supaya dengan dos yang sedikit tetapi mampu memberi kesan yang banyak. Ya, okey. Jadi suatu baka untuk tumbuh dengan stabil disebut dalam buku hijau tu mengambil masa antara 3 tahun hingga 10 tahun. Tapi minimum 3 tahun. Lama kan satu baka tu. Dan bayangkan daripada kita ada baka asalnya Jaha. Lepas tu kita nak ada Yungkin. Kan, Yungkin. Daripada Jaha nak ke Yungkin. Bila ada perkataan Yungkin depan tu, maknanya Yungkin tu baka yang dipatternkan. Ambil masa yang lama. So, nanti kita tengok perubahan, evolusi daripada tahun ke tahun. Daripada kita ada linzi Jaha kepada linzi yang baka-baka seterusnya. Baik. Dan ada yang kita tunjuk tadi sebelum ni, ada baka-baka lain yang lebih kurang 16 spesies yang belum lagi dikaji lagi lebih mendalam. Semua baka tu disimpan pada ruangan cecair nitrogen, liquid nitrogen pada suhu negatif 78 darjah Celsius. Sangat sejuk. Sebab kita tak tahu bila mungkin mereka tak tahu bila mereka boleh start betul-betul untuk baka-baka ni. Kalau biar macam tu mungkin akan rosak. Nak hidup balik payah. Ataupun macam itulah mungkin ada sebab-sebab dia supaya kualiti baka yang nak buat satu baka kan susah 3 tahun. Jadi supaya baka tu boleh digunakan untuk kajian demi kajian, jadi disimpan pada suhu yang boleh mengekalkan baka tu untuk stabil, survive dan sempurna status dia. Okey, baik. Dan untuk penyelidikan ni memang makan berjuta dolar lah. Sebab tu kita nampak dari semasa ke semasa Shangho ni dia berkembang. Tengok berkembang bisnes dia. Dan dia ambil masa. Untuk berkembang tu ambil masa. Kan? Daripada semakin lama kita banyak profit, dan profit itu dia sumbang kepada untuk perkembangan kajian. Kajian produk yang lebih baik. Yang lebih hebat lah. Okey, baik. Okey, ni dari segi kita punya evolusi lah. Perkembangan produk kita. Dulu tahun 1987, yang ni saya kredit kepada upline saya, SPN Nuraini Rusdi. Saya ambil pada slide beliau. Ya. Okey, baik. Tahun 1987, kita cuma ada Jaha linzi. Lepas tu kita ada pollen. Dan kita ada tablet. Dan kita ada teh. Kan? Kemudian, tak lama kemudian, tahun 2003, baru kita ada Yungkin Ganoderma, YK1. Kan? YK1. Berapa beza antara tahun 2003 dengan tahun 1987 tu? Kalau kita tengok. Lebih kurang lebih kurang 16 tahun. Lebih kurang 16 tahun. Sebenarnya mungkin masa untuk produk tu ada kurang lagi, sebab saya tengok di produk yang masuk Malaysia dengan produk yang ada di Taiwan, yang masuk Malaysia ni lambat sikit. Di Taiwan dah ada dah. Contohnya ada produk yang linzi yang tak masuk lagi Malaysia tapi dah ada kat Taiwan. Mungkin sebab ambil masa. Kita kan ada berapa banyak pintu masuk nak kena masuk ni kan. Nak kena lalu sini dapatkan iktirafan, sejilan, kelulusan baru boleh masuk. Proses tu ambil masa. Tapi insya-Allah lah akan datang akan masuk lah. Okay, jadi macam tu nak ceritanya. Kita berkembang sikit demi sikit. Kan? Kemudian masuk tahun 2011, 8 tahun kemudian ada YK2. Kemudian 9 tahun kemudian ada 3 produk targeted equivalent linzi. Kan? Yang bersasar kepada fungsi yang lebih khusus lagi. YKK, YKB, YKI. Dan sebelum tu
Selepas ada tadi kan sebelum ada YK2 ada YK1 2003. Di antara 2003 dengan 2011, di antara YK1 dengan YK2, tengah-tengah tu tahun 2006 kita ada kopi. Kopi dikeluarkan tahun 2006 tu. Dan dalam kopi tu kita ada Ganoderma lucidum, iaitu YK Ganoderma, YK1 tu lah kita ada yang tu. Ya. Okey, baik. Okey. Ini 10 produk, tapi sebenarnya ada 11. Apa satu lagi yang tak ada, iaitu fiber. Saya perasan fiber ni saya tengok kat kotak dia. Oh, ada linzi dalam tu. Saya tunjuk gambar. Ada linzi, ya. Okey, kita ada Yunkin YKK kan, Yunkin K. Kita ada YKB. Kita ada YK2, Yunkin YK1, Jaha, Nutrihealth tablet. Ni YKI tertinggal depan sikit. Kemudian cafe, CEO cafe kita ada Green Z, kita ada teh lucun, dan kita ada satu lagi Jaha Fiber. Yang tu ada linzi juga dalam dia. Ya, ada linzi. Itu produk-produk yang ada linzi. Cumanya walaupun semua ada linzi tapi berbeza dari segi kuantiti. Nombor satu, kuantiti berbeza. Kedua, bakal linzi yang ada dalam tu tak samalah. Terutamanya 3 produk yang terbaru tu, YKK, YKI, YKB tu dia lebih targeted. Jadi dia punya fungsi jauh berbeza. Ya. Okey, baik. Dan mungkin bakal YK yang berbeza, ya. Okey, nak ceritanya ada 10 produk, 11 produk. 11 produk kita yang ada linzi. Termasuk satu tak bubus itu ialah Jaha Fiber. Okey. 3 produk terbaru kita iaitu YKI, YKB, YKK. Nah, semua tiga-tiga ni hadir dalam bentuk serbuk. Di mana satu sachet tu dia mengandungi lebih kurang lah, saya tengok yang tepat, figure yang tepat, lebih kurang 500 mg. 500 mg ni setengah 1 gram lah. Setengah 1 gram. Sikit. Dia ringan. Tapi debu kan. Dia debu. Dia debu, spora. Jadi memang ringan lah. Tapi banyak lah kan. Mending ringan lebih banyak. Ya. Baik. Apa fungsinya YKI, YKB, YKK ni? Okay, nanti kita tengok. Baik. Semua linzi kita tadi 11 yang ada linzi ni. Linzi kita ni semua ni dapat pengiktirafan Jaminan Kualiti Kerajaan Taiwan. Diiktiraf berfungsi untuk perlindungan hati, terbukti. Diiktiraf berfungsi untuk melambatkan proses penuaan, memperbaiki masalah alergi dan memperbaiki masalah alahan. Kemudian meningkatkan imun sistem. Semua dapat pengiktirafan terhadap fungsi dia, terbukti. Kemudian dapat akreditasi ISO 9001-2015. Nanti kita tengok apa itu ISO 9001-2015 akreditasi ni. Ya, dan dapat pengiktirafan Taiwan Quality Food, makanan berkualiti Taiwan. Okey, baik. Baik. Taiwan Quality Food ni diperkenalkan kerana nak menitikkan berat peraturan keselamatan makanan daripada beracun, daripada membahayakan pengguna. Ya, antara kriteria yang terdapat dalam Taiwan Quality Food ni ada 4 main kriteria dia. Pertama, bahan. Kedua, kaedah penghasilan dan penghilangan. Ketiga, mesin. Keempat, pekerja. Bukan senang kan. Pekerja kena sihat. Kalau pekerja tak sihat, bahan makanan tak sihat, susah nak dapat, susah. Kan? Dan ni satu persijilan yang dipantau dia semasa ke semasa. Kan? Untuk memastikan kualiti itu berkekalan. Pada masa ini di Taiwan terdapat 6,000 syarikat sahaja yang mendaftarkan untuk dapatkan TQF ni. Dan daripada 6,000 tu hanya 30% saja yang dapat persijilan ni, kan, persijilan ni. Dan yang ini pengiktiraf persijilan Taiwan Quality Food ni disebut sendiri dalam website Malaysian Institute Food of Technology, Institut Teknologi Makanan Malaysia. Maknanya Malaysia, negara kita recognize, mengiktiraf tentang TQF ni. Satu benda yang sangat hebat. Malaysia, negara kita pun ada mungkin JMP ke, tapi mungkin standard tak samalah. Ya, okey, baik. Wallahualam. Ya, okey, baik. Ni nak cerita tentang kelebihan linzi, tiga linzi yang baru targeted ni, YKI, YKK, YKB ni. Dia dihasilkan melalui teknologi kultur mycelium yang telah dipatentkan. Bila sebut dipatentkan ni, kita kena faham patent ni bermaksud tidak ada orang lain yang ada benda yang kita ada dan kita daftarkan kepada suatu entiti,
contohnya pihak yang memegang lesen untuk trademark ke sebagainya, hak cipta daftar bahawa teknologi ini Yungkin factory saja yang ada, orang lain tak boleh ada, tak boleh tiru sebagai apa, dipatenkan. Kemudian maknanya hebatlah kita ada teknologi sendiri, tak tiru kan, kita buat sendiri. Yang kedua, kita punya proses penulinan dan pengasingan adalah teknologi yang terkini. Dulu orang susah nak buat separation, purification susah dulu kan. Bahkan ada yang kena rebus satu portion bersamaan dengan 30 mangkuk air, satu portion linzi dulu kan. Sekarang tidak lagi dah, pakai teknologi yang canggih, yang terkini, high end. Kemudian targeted kutil linzi ni dia punya ketulinan dan kepekatan yang tinggi bagi bahan spesifik. Kan kita ada banyak, kita ada komponen dalam linzi, kita ada triterpene, kita ada polysaccharide, kita ada nucleosidas dan sebagainya. Komponen ni ada yang linzi yang hanya ada tapi sikit. Tetapi kita nak pastikan targeted ni komponen tertentu, contohnya lah YKI. Dalam YKI kita nak triterpene sebanyak. Kita nak triterpene sebanyak, triterpene lah. Kita nak triterpene tinggi. Yang lain tu tak apa, nak triterpene saja tinggi sebab kita nak balancekan balik masalah sistem imun, orang penyakit autoimun kan. Jadi maka nak fokus tu saja yang tinggi. Bukan senang nak buat. Kemudian YKB pula kita nak fokus polysaccharide saja tinggi. Sebab YKB ni booster. Nak bagi polysaccharide saja tinggi. Kan, untuk orang yang kanser, orang yang kena jangkitan, infection, bagi tinggi. Macam tu. YKK lain pula untuk kit ni. Sebab dia beza sikit. Tak tahu apa rahsianya, tapi nanti kita tengok apa maklumat yang kita ada lah. Kemudian kilang equivalent targeted linzi ni dapat pengiktirafan keberkesanan, International GLP, Good Laboratory Practice, amalan pengilangan yang baik daripada antarabangsa, bertaraf antarabangsa. Okey, baik. Kemudian sebab benda ni targeted equivalent, proses nak pastikan setiap linzi yang targeted equivalent masuk dalam setiap sachet, dalam setiap kotak tu ialah benda yang sama berat dia, yang sama keberkesanan dia, sangat benda yang susah. Standard nak kekalkan standard. Sebab orang makan ni, orang yang sakit kan, kita biasa ada kita punya prospek, kita ahli dalam kita makan berkotak-kotak. Kita nak pastikan bila dia makan 3 bulan tu dia akan dapat efek yang betul-betul keberkesanan, nampaklah dia punya progres membaik. Ni kalau kejap elok, kejap tak okey, kejap tak okey kan. Mungkin tu maksudnya produk kita tu mungkin tak berkualiti. Kan? Walaupun kita makan ikut dos. Kita makan disiplin tapi hasil tak sama. Mungkin sebab produk tak bagus. Ataupun produk ada bercampur bahan lain. Tapi kita alhamdulillah jangan risau, kita ada pengesahan, keberkesanan, persijilan dan sebagainya. Kemudian proses mempatenkan keberkesanan kandungan eksklusif, dan kita bukan setakat paten linzi kita berkesan, kita ada teknologi untuk mengekstrakkan, bahkan kita paten kandungan yang ada dalam tu sekali. Dahsyatnya kan, punya segala benda dia nak patenkan ni, kita punya Yungkin ni. Nak kata hebat linzi kita. Sok-sok nanti downline kita ataupun dalam ni ada ahli-ahli yang baru. Kalau datang dalam Facebook tu linzi lain, datang sok khabar linzi lain, jiran-jiran, kawan-kawan tunjuk linzi brand lain. Kita kena comparekan apa yang kita ada dengan linzi lain tu ada ke tidak. Sebab kadang-kadang godaan tu ada. Terutamanya kalau yang baru, yang tak ada knowledge, yang tak ada ilmu, pantang datang yang lain, mungkin goyah iman dia. Iman dia goyah. Yang punya kepercayaan tu goyah. Jadi sebab tak ada ilmu lah goyah tu sebenarnya. Tak ada knowledge. Okey, baik. Okay, ini antara kehebatan yang kita punya ni lah, Yungkin kita, kilang Yungkin kita, Syahor kita. Pertama, kita punya rumah hijau penanaman linzi berteknologi tinggi, pertama di dunia. Dah pertama tu dah nak kedua pula kan. Okey, satu-satunya yang menguasai kunci pemprosesan linzi di dunia. Memang kita menguasai satu-satunya proses linzi. Okey, kemudian kita adalah barisan pengeluaran linzi berskala besar pertama di dunia. Kita bayangkan nak masakkan linzi dalam jumlah yang banyak. Kan? Semua ramai nak makan, berjuta-juta orang nak makan. Kan? Siapa mampu buat sebanyak itu dosis dia? Siapa mampu buat berbotol-botol, berjuta botol untuk orang makan? Tapi kita ni
Yungkin ni berusaha bersungguh-sungguh memastikan kualiti yang sama, kuantiti yang banyak kan, satu benda yang sangat hebat. Okey, baik. Strain Lindsay yang terbanyak di dunia. Tak ada orang lain yang rajin untuk mengumpul strain, simpan strain, kaji pula. Tapi kita ni rajin dan hebat, banyak teknologi. Dan satu-satunya teknologi penulinan Lindsay berpaten di dunia. Orang yang tak ada lah. Ya. Sebab kita boleh ekstrak ramuan tu secara khusus. Satu-satunya mempunyai produk equivalent targeted Lindsay. Kita hanya satu-satunya yang ada Lindsay targeted, orang yang tak ada. Ya. Okey, baik. Macam mana nak makan nak makan YKI, YKB ni? Tuan-tuan baca dalam kopi je lah. Macam dalam kopi. Kan minum kopi, buh dalam kopi. Jangan minum macam tu je. Jangan buh-sebut macam tu dah. Semalam saya dah buat lah. Saya minum YKI, tuang dalam mulut je petang semalam. Tersedap sampai kembar-kembar hidung. Pahit leting. Pahit sangat. Yang pagi tu buat dalam kopi. Buh dalam kopi okey sikit kan. Pahit kopi pahit. Lagi pahit kopi kalau bubuh YKI. Ni kita makan macam tu lah buh dalam YKI. Ataupun nak bubuh dalam shrink ke nak bancoi panas ke sekolah, tapi jangan macam tu je. Takut tersedap. Tersedap. Jenuh lah. Okey, baik. Ini kandungan utama Lindsay yang semua kena tahu. Ya. Pertama, triterpenes. Triterpenes melaraskan immune system kita. Semua Lindsay ada. Semua produk yang ada Lindsay semua ada ni. Kena faham macam tu. Semua produk Shonho yang ada Lindsay, ada produk Shonho yang tak ada Lindsay lah. Macam Lactobili tak ada Lindsay lah. Produk Shonho yang 11 tadi, yang kita sebut di awal tadi, 11 produk Shonho yang awal tadi, yang ada Lindsay ni, semua ada komponen utama ni. Cuma berbeza dari segi kuantiti, banyak mana ya. Okey, baik. Pertama, triterpenes. Triterpenes fungsi dia melaraskan immune system. Apa maksud melaraskan? Yang rendah, immune system yang rendah dinaikkan pada tahap optimum. Immune system yang tinggi diturunkan balik pada tahap yang sepatutnya. Sebab kalau kuat sangat tak boleh juga. Kalau rendah sangat berbahaya, tinggi sangat bawa mudarat. Jadi laraskan balik pada tahap yang betul. Kemudian mengurangkan kolesterol. Kolesterol dalam pembuluh darah terutamanya. Laluan highway nak lalu tu kalau banyak sangat mendak, maka Lindsay pun tak sampai, boleh mengakibatkan stroke. Kemudian yang ketiga, trombus dalam darah yang tersumbat itu dilarutkan, kemudian membaiki kekenyalan pembuluh darah supaya kita ni tak ada masalah pecah pembuluh darah. Semakin tua sebenarnya pembuluh darah kita akan hilang kekenyalan dia. Kita mungkin sakit sendi, sebahagian sakit urat. Jadi salah satunya makan Lindsay untuk pastikan kita sentiasa sihat, cergas, menambah sifat pengan darah. Darahnya ada sifat dia mesti berada pada sifat yang dikehendaki supaya kita sihat, tak mudah dijangkiti kuman dan penyakit. Okey. Kemudian yang seterusnya memperbaiki penyakit toksik hati dan limpa. Kita cerita hari itu tentang fungsi Lindsay dari segi melindungi hati dalam bab 3 minggu sebelumnya. Inilah triterpenes ni. Sebab hati kita banyak buat kerja ni, kita makan macam-macam. Kita pun sebelum ni pun kita hidup dalam pencemaran, bekerja, naik kereta, motor. Jadi hati kita buat banyak kerja ni. Dan hati kita perlukan suplemen, perlukan makanan. Perlukan makanan untuk dia generate balik, restore balik sel-sel hati supaya sihat. Bayangkan kalau hati kita ni tak ada restore, tak cukup makanan untuk bina fungsi yang baik. Sampai tua kita pun akan rosak badan kita. Dan memperbaiki alahan. Triterpenes juga memperbaiki alahan orang yang terlalu alergik pada orang ada masalah sinus, resdung, alergik habuk dan sebagainya. InsyaAllah triterpenes mampu bantu. Dalam Lindsay itu boleh bantulah baiki alahan dia. Jadi kalau macam contohnya YKI, triterpenes dia tinggi juga. Triterpenes dia tinggi. Okey, baik. Yang kedua, polisakarida makromolekul. Ini menguatkan immune system. Jadi kalau ada orang yang rendah immune system dia, maka polisakarida ni menguatkan balik, up balik, tolak push balik. Ada cara dia. Macam mana boleh polisakarida ni kuatkan immune system kita? Macam kita tengok dalam bab sebelumnya tu yang pasal immune system, immunomodulator tu. Macam mana polisakarida dia merangsang immune system tu untuk cepat bertindak. Kalau tidak lesu kan. Lesu macam polis tak larat kerja penjenayah. Tapi bila ada polisakarida ni, cegah je dia kerja penjenayah. Okey, kemudian menghapuskan radikal bebas.
mempergiatkan pertumbuhan sel-sel hati dan memperbaiki keadaan badan. Baik, istilah memperbaiki keadaan badan ni sangat penting untuk kita faham. Sebab kadang-kadang ada orang banyak penyakit. Penyakit yang kadang sama ada dalam kita sebagainya. Kadang kan ada masalah fungsi badan. Sakit sini, gout sebagainya. Kemudian masalah sendi, tulang, hati, pankreas, sebagainya lah. Segala benda anggota badan kita kan ada yang bermasalah. Maka kalau tanya nak makan apa, makan linzi lah. Sebab dalam linzi ni ada polisakarida yang mampu untuk memperbaiki masalah badan kita. Mana-mana masalah dalam badan ni, dia pergi. Sebab apa? Sebab macam tu? Sebab badan kita ni struktur asas dia adalah sel. Kan, sel, tisu-tisu. Jadi linzi ni dia baiki daripada situlah. Tisu badan kita cukup protein, cukup kandungan yang dikendaki lah. Okey, baik. Kena faham macam tu. Kan, kena faham macam tu. Okey, baik. Kemudian nukleosida linzi. Yang ni untuk sistem darah kita, kan, memperbaiki sistem darah, kemudian mengawal ketebalan darah. Kemudian kita ada protein LZ8 dalam linzi juga. Ini 4 komponen utama dalam linzi, tapi yang kalau kita tak ingat semua pun, yang penting ingat nombor 1, nombor 2 tu. Jadi triterpenes dengan polisakarida. Okey, baik. Okey, ni linzi yang biasa kita jumpa, yang biasa kita jumpa dalam Shouho ni. Alamak. Reverse. Previous. Okey. YK2, YK1 dengan YK dengan jihad tablet. Jadi susunan dia, hierarki dia. Yang paling kalau di antara 4 linzi yang biasa yang untuk semualah, untuk semua penyakit. YK2 nombor 1, selepas YK2 YK1, selepas YK1 jihad, selepas jihad barulah jihad tablet. Sebab jihad tablet ni kandungan dia berbanding dengan kapsul tu separuh dia sebenarnya, separuh. Harga pun separuh. Kan, Sebab apa separuh? Sebab dalam jihad tablet ni dia ada pollen. Orang yang bajet, kan, biasa orang yang bajet ni orang yang mungkin dia tak kurang kemampuan. Bila kurang kemampuan mungkin tak cukup zat. Kan, kalau makan linzi tapi zat tak cukup, kena makan pollen lah. So dia makan pollen tu kawan-kawan boleh bantu dia. Sebab pollen ni kalau tengok dalam buku yang Shouho cerita tentang bunga pollen ni fungsinya sangat penting juga pada linzi. Sebab pollen ni dia membantu linzi. Pollen membantu mempercepatkan kerja linzi. Lebih kurang 3 kali ganda macam tu. Sebab tu dicampur sekali lah pollen dengan tablet ni. Okey, jadi dalam satu tablet mungkin ada separuh kapsul daripada jihad linzi yang biasa. Dan satu kapsul jihad linzi dibandingkan dengan YK1 jauhlah beza, lebih kurang 3 kali ganda. Kan? Dan satu kapsul YK1 dibandingkan dengan YK2 jauh 6 kali ganda daripada YK1. Dan harga pun berbeza lah. Mana cik harga sama kan? Harga pun berbeza. Harga pun berbeza sebab kehebatan dia berlainan. Jadi penting untuk kita makan, kita faham bahawa kalau sebab banyak kajian kita terhadap penyakit ni, dia sebut dalam buku hijau, kajian-kajian ni sebenarnya dia menggunakan linzi YK1. Contohnya, kalau disebut untuk masalah kanser, masalah orang ada barah, makan 13 biji yang dimasukkan itu ialah YK1. Kalau tak mampu nak YK1, nak guna jihad, maka mungkin kena banyak lagi. Kan? Makan lebih pada tu lagi. Tapi tak ada masalah. Kan? Boleh je makan jihad linzi. Cumanya kita nak kena faham, kesannya tak sama. Kan? Progres tak sama. Mungkin YK1 ambil masa 6 bulan bagi orang yang mengambil YK1. Kalau ambil jihad linzi mungkin lama lagi, kena bagi masa setahun, macam tu. Kena sinkronis baliklah dengan keupayaan linzi tersebut. Okey, baik. Tapi yang penting mustahaknya keempat linzi YK1, YK2, jihad tablet ni semua ada 4 komponen utama ini, cuma berbeza dari segi pertama kuantiti setiap 4 komponen tak sama.
Kan? Sebagaimana saya sebutkan tadi, YK1 3 kali ganda lebih baik daripada Jiahe, YK2 6 kali ganda lebih baik daripada YK1. Maknanya YK2 ini dibandingkan dengan Jiahe 18 kali ganda jauh beza. 18 kali ganda jauh beza. Satu harga je pun jauh beza. Okey, ni YKI. YKI ni dalam bentuk serbuk, ya. Satu sachet ada lebih kurang 1 gram. Satu sachet memang ada 1 gram, tetapi dalam 1 gram tu tak sampai pun 1 gram khasiat linzi tu, sebab dia campur mungkin ada bahan-bahan lain, komponen-komponen lain lagi. Okey, fungsi YKI ni sebenarnya dia dos yang kecil. Walaupun dia dos yang kecil, lebih kurang 500 mg, tetapi keberkesanan dia masih lagi sama seperti asal. Lagi banyak. Kan? Keberkesanan tu lagi banyak. Contohnya mungkin orang yang contohnya kalau orang yang makan YK1 disarankan dosis harian dia antara 4 kapsul sehari untuk maintain kesihatan, YK1. Tapi kalau ambil YKI mungkin kurang lagi, boleh makan 2 sachet satu hari. Sebab tu disebut dekat sini, kalau kita tengok dekat kotak dia, baca kat kotak dia tak baca tau, kena baca. Kan? Belakang dia kata ambil 2 sachet satu hari. Satu pagi, satu petang. Dia sebut untuk mengekalkan kesihatan. Satu pagi, satu petang. Kalau yang YK1 kan 4 biji sehari. Okey, baik. Dari segi matematiknya kena kira lah, saya pun tak sempat nak kira. Tapi keberkesanannya masih lagi hebat. Walaupun harganya 230. Murah sikit daripada YK, Masya Allah, YK1 kan. Tetapi khasiatnya masih lagi sama kan. Ya, cuma dos yang kecil dia pertingkatkan. Okey. Cuma yang ni lebih tertepin, dalam YKI ni lebih tertepin. Ini fungsi YKI, melaraskan imun sistem secara berkesan, melindungi hati, melawan jangkitan virus pada saluran pernafasan, mencegah virus daripada merebak ke sel normal melalui tak balas imun, melawan hyperglycemia dengan cara melindungi sel pankreas daripada rosak dan mengembalikan fungsi sel pankreas. Orang yang ada masalah pankreas, orang yang ada masalah kencing manis, antara YK1 dengan YKI, lebih baik makan YKI. Lebih baik makan YKI kalau dia ada masalah kencing manis kan. Kencing manis. Nak fokus pada kencing manis, YKI lebih baiklah. Sebab dia ada kandungan yang lebih targeted kan. Orang yang ada masalah hyperglycemia, kandungan gula darah tinggi sangat, kena kurang insulin, ambil YKI. Antara YK tu kan. Jadi pun tak ada masalah, YKI murah sikit. Murah RM40 pada YK1. YKI tu kalau dia ada masalah kencing manis. Okey, baik. YKB booster ni untuk orang yang kena COVID. Kena COVID sebut kan, kena COVID, kena penyakit viral macam-macam, kena masalah imun sistem rendah, kanser, lepas kemo, kan, makan YKB. Makan YKB. Sebab YKB ni dia paling banyak polysaccharides, the most effective polysaccharides. Dia cepat untuk stimulan body punya function, untuk boost immune system. Bahasa orang putih untuk bahasa Melayu apa lupa dah kan. Bahasa orang putih pantailah macam tu cerita dia. Memecukkan sistem imun yang lemah ni. Orang sebab bila kita orang kena sangat virus, kena COVID, orang yang lepas kemo memang terlalu lemah ni imun sistem dia kan. Jadi makan YKB. Kalau tak mampu YK2, YKB lah. YKB lebih better daripada YK1 untuk orang yang masalah low immune system. Okey, baik. Okey, ni sebab ada kandungan dalam YKB ni dia lebih tinggi polisakarida tadi. Dia menguatkan immune system. Dia terus kuat dan melawan dia kebebas akibat daripada kemo tadi ya. Akibat daripada macam-macam lah bahan yang kita, dan mempergiatkan pertumbuhan sel hati. Sebab orang yang rendah immune system dia, bila dia masuki virus ataupun sebab kena kanser, kebarangkalian hati yang terosak tu memang ada kan. Utamanya kalau COVID lagilah ya. Dia macam merencatkanlah hati itu untuk menghasilkan enzim yang diperlukan. Jadi memang kena makan linzi untuk tumbuh balik sel-sel hati ni, parut-parut yang ada dalam kat hati ni, membaiki keadaan badan juga. Orang yang lalu kemo, bukan setakat katakan dia ada breast, kemo kat breast,
Kadang-kadang bukan beras saja yang terkesan sebab kemo, organ-organ lain pun terkesan. Tetapi buat macam mana kan? Jadi nak restore balik keadaan badan, maka kena makan linzi. Sebab tu kalau tengok dalam buku hijau dia sebut orang yang kemo makan bagusnya combinekan makan linzi. Sebab kalau tak nak kemo, nak makan linzi saja, kena betul-betul makan linzi dosis yang sangat tinggi. Tak boleh biasa-biasa, tak boleh kurang-kurang sikit, tak boleh. Sebab dia kena cukup askar dia. Tapi kalau tak mampu, rasa-rasa memang kohor-kohor, maka disarankan dalam buku hijau tu Cik kata, ambil juga kemo tapi dalam masa sama makan linzi supaya linzi boleh mengurangkan kesan sampingan kemoterapi. Sebab ada kajian dia buat orang yang kemo dengan ambil linzi, dia ada selera makan, dia tidak ada masalah, tidak ada selera makan, dia tak ada masalah susah tidur. Masalah yang orang kemo ada, dia tak ada. Bahkan dia lebih cepat lagi. Kemo ni kalau tengok memanglah ada kesan tak baik, tapi nak buat macam mana? Mudarat yang kata baik itu tak nak sihat macam ni. Tapi kita ada linzi, makan linzi, kan? Makan linzi. Tak mampu makan linzi banyak, nak kemo makan linzi juga. Makan linzi juga. Supaya badan tak terseksa. Okey, baik. Banyak syarah pula malam ni. Cepat sikit. KK ni untuk masalah kidney. Kidney, orang yang masalah pembuangan, ada masalah renal, buah pinggang, elok makan ni. Makan YKK ni. Masalah berkaitan pembuangan. Masalah berkaitan dengan metabolik, tak stable, tengah melalui undergoing treatment untuk penyakit buah pinggang, orang yang sedang melalui perawatan pinggang dialisis, sesuai makan ni. Sebab ada kajian menunjukkan dia memang mampu membantu orang yang ada masalah ni. Walaupun dia punya kuantiti tu small, kecil, tetapi dia punya effectiveness tu, keberkesanan sangat baik lah. Sebab dia ada special patented ingredient. Dia sebut situ special patented ingredient, bahan yang dipatenkan secara istimewa. Bahan istimewa yang dipatenkan, itu maksud dia. Tapi kenapa dia tak tahu? Sebab dia rahsia kan. Cari-cari tak jumpa. Tapi percayalah, insya-Allah lah. Okey, baik. Okey, kopi pula. Habis dah abang yang dia hebat-hebat ni, kopi. Kopi kita ada linzi lucidum, Ganoderma lucidum ya. Mungkin, tetapi kandungan dalam kopi, linzi dalam kopi tu tak banyak. Kalau dibandingkan dengan satu kapsul tu, lebih kurang 5% dengan 10% je lah. Tak sampai satu kapsul pun. Agak-agak lah harga satu sachet tu berapa ringgit, compare dengan satu kapsul tu berapa ringgit. Dia tak sama. Linzi sikit sangat. Bahkan dalam satu sachet yang tak bergula tu pun ada 12 gram. Campur santan, campur kopi, campur linzi, jadi sikit sangat linzi dalam tu. Tapi kalau nak merawat dengan kopi tak cukup makan linzi. Tuan-tuan nak elak kesan sampingan vaksin, takut COVID, bolehlah minum kopi, tapi kena makan linzi juga. Lebih makan linzi. Okey, baik. Ni dalam teh kita. Dalam teh kita sini, kalau perasan kat kotak tu, dia sebut ada ekstrak Ganoderma lucidum 0.072 gram. Bermaksud dia ada 1, 2, 3, dia ada 72 miligram untuk satu tea bag. Satu tea bag ada satu tea bag tu, satu uncang ada 0.072 gram Ganoderma lucidum. Hebat juga teh kita ni. Rasa-rasanya satu sachet ni ada linzi lagi banyak daripada kopi kot, wallahu alam. Kalau kopi boleh beritahu macam ni, syok juga kan. Tapi tak beritahu. Okey, baik. Ada cerita dia. Jadi semangatlah minum teh lepas ni kan. Ada Ganoderma lucidum, bukan linzi biasa-biasa ni, linzi yang mahal. Okey, baik. Kemudian dalam Jiao Fiber, ada linzi juga. Lagilah semangat makan Jiao Fiber ni. Ada Ganoderma lucidum 0.16 gram, bukan miligram. Hak tadi pun gram juga, bukan miligram. Ada linzi. Linzi dalam fiber kita. Okey, maknanya banyaklah produk yang linzi membantu di samping untuk khasiat-khasiat lain, manfaat-manfaat lain, tapi ada linzi juga. Tapi sikitlah. Kalau makan fiber, minum teh saja untuk penyakit, untuk merawat penyakit tak cukup lah. Takkan tuan-tuan nak makan fiber banyak sangat, sekali susun abang yang besar.
Ni makan saja. Lepas tu apa lagi? Teh ni minum banyak sangat. Tak boleh juga sebab ada herbal lain ni dia ada limit kuantiti dia. Sebab herbal lantis ni dia bukan kelas 1 macam linzi. Jadi ambil linzi banyak. Ya. Okey, baik. Dalam green Z, green Z pun ada linzi, tapi dia sikit sangat. Linzi dalam green Z ni dia nano je. Nano mana pula? Lama. Dia nano Ganoderma lucidum. Maksud nano Ganoderma lucidum ni, dia punya kuantiti sangat sikit, lebih kurang negatif 10/9. Kuasa memang sikit lah, halus je. Ya. Kalau tidak kau jenuh orang telan linzi banyak bertiup-tiup. Tak jadilah. Jadi sikit je kan. Memadai untuk perlindungan gigi, rongga mulut. Okey jadi. Ya, ada juga manfaat tu. Terutamanya budak-budak yang susah nak makan linzi. Kalau tertelan green Z, dapatlah makan linzi. Tapi yang ceritanya ada. Cuma kandungannya sangat sedikit, halus. Disebut nano Ganoderma lucidum pada kotak tu. Okey, baik. Ini cara-cara nak mendapatkan manfaat linzi bila kita makan. Macam mana cara dia? Baik, pertama dalam buku Ganoderma The Ultimate Herb, Dr. Chen ada nyatakan bahawa pertama, alamak, tertekan. Okey. Bukan stres, tertekan mouse. Okey, ia boleh dimakan seperti makanan dan sayuran tanpa pantang larang. Ini kadang-kadang ada juga yang ahli-ahli kita yang baru, downline kita yang baru dia tanya, tak apa ke macam ni, tak apa ke macam ni, boleh ke sebelum, boleh ke selepas, tak apa ke makan dengan durian, makan dengan tepoyak. Dia tak ada pantang larang. Dia tak ada pantang larang. Boleh makan dengan apa sahaja, bila-bila masa, tak ada pantang lah. Tak ada pantang. Okey, baik. Disifatkan sebagai herbal perubatan yang terhebat kerana ia bukan sekadar merawat, bahkan mencegah dari sebarang penyakit. Dia terhebat sebab dia bukan sekadar merawat tapi boleh mencegah. Dia upgrade immune system kita supaya standby, cegah rasa penyakit, sihat tu badan kita, saudara sihat. Ada kalau yang sakit dapat rawat. Dan tambah pula dia boleh makan tanpa pantang larang. Hebatlah. Ada herbal lain yang boleh macam ni. Kan? Belum ditemui lagi. Dr. Chen kata dalam bukunya, dalam buku hijau tu pada halaman 125, linzi ni telah melalui beberapa ujian keselamatan. Hasil kajian dapat disimpulkan bahawa seseorang yang makan 8 botol linzi YK1 sehari dalam masa 2 tahun tiada kesan sampingan yang buruk ditemui. Dalam jurnal menyatakan bahawa British pun buat kajian juga. Dia kata kalau sekumpulan manusia dia buat kajian makan linzi tempoh 4 minggu, tiada toksik ditemui pada DNA hati dan buah pinggang. Okey. Dr. Chen kata linzi dapat diambil kebaikannya sekiranya menepati konsep pengambilan yang betul seperti berikut. Pertamanya, untuk dapat manfaat linzi, mesti orang tu kena pandai tanam linzi dan pandai ekstrak linzi secara profesional. Ini yang kita risau. Sebab kalau linzi kita, alhamdulillah memang ditanam secara profesional, dapat pengiktirafan, persejilan, segalanya dan dipatenkan pula tu, maknanya linzi kita linzi yang akan memberikan manfaat pada badan kita kerana yang tadi berbanding dengan linzi lain. Kalau datang produk linzi baru, tuan-tuan kena compare benda yang sama kan, jangan terima bulat-bulat, tanya ada tak pengesahan pattern semua, tanya yang sama sebab linzi kita ni dah nombor 1 ni, paling atas sekali ni kan, paling atas dah. Yang lain, produk-produk lain baru datang, tuan-tuan kena compare benda yang sama, kena buat comparison method tanya, tengok kan. Tak ada lah. Secara mulanya kalau rasa nak buat jugalah. Tapi tak ada lah. Linzi kita memang terhebat lah. Bukan setakat produk hebat, marketing sistem pun memang hebat lah. Itu memang antara. Baik. Nak promote pula. Kerana nak cerita, nak promote gitulah dekat downline kita. Yang baru-baru ni kan. Yang lama-lama lagi hebat dah. Okey, baik. Sebaik-baiknya linzi ni, kata Dr. Chen, diambil dalam tempoh 3 bulan. Jangan expect 1 month punya ni terus sembuh. Jangan. Kena beritahu sekurang-kurangnya 3 bulan dia ambil secara konsisten untuk nampak kesan besar. Kesan kecil tu mungkin boleh nampak kan, tapi untuk nampak kesan yang betul-betul ketara, yang penyakit kronik utamanya, bagi masa 3 bulan. Sebab penyakit kita bukan datang 3 bulan. Penyakit kita datang bertahun-tahun, ada yang 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, takkan nak bagi masa sebulan kan. Baik, pencegahan lebih baik daripada mengubati. Jangan tunggu sakit. Sakit teruk, ambil linzi sekarang 2 biji 4 biji sehari. Yang keempat, sebab bila dah tunggu sakit lagi mahal daripada nak mencegah.
terutamanya hati, masalah hati, kanser hati. Dia memang tak tahu bila rosak. Tahu-tahu dah stage 4 dah. Lagi teruk kan. Lebih betul mencegah lebih baik. Yang keempat, dos yang tinggi untuk tujuan merawat dalam tempoh yang cukup tanpa dihentikan setiba-tiba. Ini penting. Orang yang nak tujuan untuk merawat bila ambil lenzi, mana-mana lenzi sekalipun, yang penting dos yang tinggi. Seperti mana disebut sebelum ni. 10 kapsul ataupun 13 ataupun 20. Dalam tempoh yang cukup. Jangan seminggu. Tempoh cukup 3 bulan. Salah 3 bulan paling kurang. Dan jangan stop. Jangan tengah-tengah tu stop. Tiba-tiba suddenly stop. Kalau ni kena plan juga. Untuk orang yang sakit kronik ni, kita kena plan kat dia cara makan, macam tengok keadaan dia, bajet dia, supaya dia makan tu berterusan. Kalau dia tak boleh makan 20 biji untuk sebulan pertama, kita boleh agak berapa biji dia boleh makan kan. Yang penting jangan stop tiba-tiba. Jangan stop 2 hari, stop 3 hari. Sebab kanser ni cepat progress dia. Jangan stop tiba-tiba. Stop pula lama, seminggu nak sambung balik. Dia lagi dia punya progress penyakit tu lagi cepat. Sebab penyakit tak nak pasti progress dia kalau kita tak ada ni. Kalau kita makan lenzi, baik. Dalam tempoh tertentu, selepas tempoh tertentu, contoh selepas 3 bulan dan makan dos tinggi, nampak ada perubahan yang baik, baru boleh turunkan dos sikit-sikit. Daripada 13 turun 10, 10 turun ke 7, turun ke 8, turun ke 5 kan. Sampailah keadaan dia betul-betul disahkan sihat walafiat. Jangan berhenti tiba-tiba kan. Okay. Dan yang kelima, Dr. Chen sebut lenzi ni better effect before meal. Lebih baik diambil sebelum makan. Itu sebenarnya. Kalau lepas makan lain cerita dia. Sebab apa? Sebab bila diambil sebelum makan, kata Dr. Chen, gastric juice gastrik dalam perut ni sangat efektif untuk pencernaan komponen tryptopanoids. Itu sebenarnya kenapa dia suruh makan kenapa suruh ambil lenzi sebelum makan berat? Kerana tryptopanoid ni, komponen tryptopanoids tadi boleh dicernakan dengan efektif oleh jus asid perut. Juga penyerapan lenzi dalam badan lebih cekap tanpa kehadiran makanan lain dalam perut. Optimalnya time untuk makan lenzi ialah sebelum makan. Sebaik-baiknya sebelum makan, ataupun kalau dah makan nasi, makan berat 30 minit hingga 1 jam selepas makan. Minimum lah. Dan Dr. Chen sebut juga use in combination with other medical therapy. Kalau ada macam ada seorang memang dah ada makan obat kan, maka tak ada masalah makan dengan lenzi, tak ada masalah. Sebab lenzi ni memang sangat bagus mengurangkan kesan sampingan obat. Bahkan jangan terkejut kalau next appointment doktor kata tak ambil obat ataupun terkurangkan obat. Sebab jangan beritahu rahsia dia, tak beritahu, nak beritahu pun tak apa kan, promote kat dia pula. Okay, tapi ceritanya akan kurang makan obat tu. Kalau tak nak makan obat, kalau betul-betul tak nak makan obat, kena betul-betul makan lenzi. Kena betul-betul makan lenzi. Sebab sayangkan nyawa sendiri. Sayangkan nyawa sendiri. Kena fikir macam tu. Jadi jangan tolak yang ni tapi tak ada ni. Kena tolong badan kita. Okay, faham betul-betul lenzi tak ada komplikasi jika dimakan sama obat doktor, juga tak ada komplikasi dengan rawatan lain. Lenzi tak ada pantang larang. Lenzi tak ada pantang larang. Ubat-ubatan je ada pantang. Okey, baik. Sebaliknya bila lenzi digandingkan dengan rawatan lain, dia mampu mencepatkan rawatan, pemulihan penyakit. Tambahan pula ia dapat mengurangkan kesan negatif rawatan dan ubatan yang merosakkan buah pinggang. Okey, ini rujukan dia. Kalau saya bagi PDF nanti, datang boleh klik ni. Dia direct ke link ni. Semuanya daripada jurnal-jurnal yang ni lah, yang terpercaya, dan buku kita Granul Derma Ultimate Medical, buku hijau tu dengan buku yang ni, buku Reishi ni ada juga jual dekat Jalan Syahor punya ni. Saya beli lama dah ni kan. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu tak ada. Okey, banyak lagi rujukan lain tak boleh cari. Sebenarnya kajian yang berautoriti, yang ni banyak kajian berautoriti pasal lenzi ni. Selain daripada kita buat kan, banyak. Cuma yakinlah produk kita yang terbaik lah. InsyaAllah. Okey, itu saja. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara Nizam MC untuk seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.